Okay, dan salam sejahtera kepada Nashitra. Nama saya Bilami Anak Perempuan Ganisan Muti. Nombor matrik 18DS17F1042. Saya di sini untuk membentangkan laporan latihan industri saya. Nama syarikat saya kerja ialah Easy Station Enterprise. Ia menjalankan perniagaan bagi kerja-kerja perkhidmatan pengiklanan badan kerajaan di negeri Kedah di Indonesia. Syarikat ini berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dan syarikat-syarikat berkaitan kerajaan dan organisasi awam dan swasta. Aktiviti utama perniagaan enterprise ni ialah perkhidmatan pengiklanan media elektronik, media cetak, billboard, reka bentuk, signboard dan kelengkapan kemudahan awam. Okey, Easy Station ni merupakan kedai printing. Aktiviti yang dijalankan dalam kedai ni ialah cetak banner, banting, buat signboard. Selain tu, mereka juga buat stand, name tag, buat di piala, medal. Dia lebih kepada reka bentuk lah kedai ni. Kedai ni terletak dekat Pekan Changlun, Kedah. Carta organisasi dia, bos dia Encik Lim, pengurus syarikat. Pembantu pengurus syarikat Puan Tio, accountant dan designer Cik Michael dan Cik Am, pereka bahan Cik Shu, Cik Kecik dan Cik Nasir. Misi Easy Station. Misi dia menerokai pasaran baru domestik dan serantau serta mempelbagaikan produk pengiklanan. Misi dia menghasilkan produk yang mempunyai daya kreatif yang mantap dan kreatif. Syarikat ini merupakan syarikat swasta lah, dia bukan kerajaan. Kerja yang diberi kepada saya selama 1 semester saya menjalani latihan industri di Easy Station. Saya diberi kerja untuk mengambil order di laman web sosial iaitu Shopee. Easy Station ni dia ada akaun Shopee dan akaun Lazada. So kerja yang diberi kepada saya ialah mengambil order di laman web Shopee lah. Saya kena ambil order dekat Shopee, saya kena print out order dia. Saya kena buat design untuk apa yang customer minta. Kebanyakan dalam Shopee tu akan minta stamp, stiker, name tag. So kami kena design ikut kemintaan customer lah. Jadi kalau customer minta nak stiker macam ni, ada gambar ke apa ke, kami kena ikut design dia apa. Selain tu, saya juga diberi kerja untuk membuat design banner dan papan tanda. Kalau design banner dengan papan tanda ni kami kena ikut customer juga. Kami kena buat design dan kami kena send dekat customer dulu. Tunjuk ke customer dulu. Kalau customer kata okey, boleh proceed, baru kami boleh print dan buat kerja further lagi. Kalau customer tak proceed, customer kata design tak elok, so tukar. Kami kena tukar lagi lah design dia. Saya telah buat design banner, signboard, name card, lepas tu design stamp. Kebanyakan saya kena buat design stamp lah sebab banyak yang order dekat Shopee tu minta stamp. So saya kena buat design stamp banyak sangat. Selain tu kerja saya memastikan barangan order disiap elok dan tepat. Contohnya kalau barang Shopee tu kami kena post. So diberi tarikh lah sebelum bila kami kena post. Kalau macam tu barang kalau dah siap, saya kena check betul tak dia punya maklumat, design dia elok tak, barang tu dah boleh proceed ke belum. Check barang tu, kena check barang tu dah elok ke, dah boleh post, baru kami akan post. Kalau tak, kami kena buat lagi, kiranya dah print baru ke, buat yang baru ke stamp tu, barulah kami akan post. Sama juga dengan banner. Kalau banner tu colour dia lari ke, tak elok, kami kena print lain, baru kami akan bagi customer. Part saya dekat company ni, kerja yang diberi kepada saya ni, ambil order dekat Shopee macam ni lah. So part saya, peranan saya dekat company ni, saya kena pastikan order dekat Shopee sentiasa diambil, tak ada yang order yang pending. Dan saya kena reply check customer dekat Shopee tu, saya kena beri maklumat dekat customer dekat Shopee. Lepas tu saya kena check stok dekat company saya, sama ada stok ada ke tak ada stamp ke apa benda yang semua tu
ada stok ke tak ada. Selain tu, saya juga diberi responsibility untuk design. Selain daripada Cik Am dan Cik Michael, saya juga kena design lah. Design banner, design name card, design papan tanda, lepas tu design kad kahwin, semua benda tu lah. Saya kena design, kena tunjuk customer dan pastikan customer tu puas dengan design kami. Kalau customer dah proceed semua benda tu, barulah kami akan print. Okay, kaitan dengan pelajaran saya dengan latihan industri ni, masa kami dekat Poly, kami diajar dengan cara buat design dekat illustration dan Adobe Photoshop. Masa dekat latihan industri ni, saya juga dapat mempelajari software baru iaitu CorelDRAW. Kami buat design dekat CorelDRAW, kami tak guna sangat dengan Illustrator atau Photoshop. Kami banyak dengan CorelDRAW. Saya dapat cara mempelajari CorelDRAW dengan baik. Lepas tu, selain daripada design dengan animation ni, saya dapat pengalaman macam mana nak cetak banner, macam mana nak buat stand, macam mana nak buat signboard, cara layan customer, lepas tu cara nak tunjuk design tu dengan customer dengan penuh sabar, sebab kadang-kadang tu ada customer yang mood dia tak tentu, dia akan marah kita. So kita kena sabar layan customer tu. Selain tu, saya juga dapat cara untuk membuat piala dengan semua benda tu lah. Sebab illustration ni dia banyak buat mereka bentuk. Selain daripada apa yang saya belajar dekat Poly, saya dapat banyak yang dengan latihan tu lah. Contohnya cetak banner, buat design. CorelDRAW ni lebih senang. Nak draw ke, nak crop ke, dia lebih senang lah. So, saya dapat lagi memantapkan design saya. Masa dekat Poly tu dapat guna dua software ni. So masa kat kerja saya dapat lagi satu lagi software saya boleh guna. So saya dapat lagi memantapkan cara design saya, cara nak buat pengiklanan tu. Saya dapat mempelajari dalam latihan industri ni. Satu saya menjalankan latihan industri di illustration. Alam pekerjaan ini merupakan alam yang berbeza daripada alam pembelajaran kita. Kita kena banyak bersabar, banyak bertanya. Sebab ada yang customer kita boleh go on, ada yang customer kita tak boleh nak go on. So kita kena banyak bersabar. Satu lagi ni, alam pekerjaan ni, kalau kita tak buat kerja kita elok, kita tak bagi komitmen yang 100%, kita boleh dibuang kerja. Tak kisahlah kita ni anak siapa pun, kita boleh dibuang kerja. So kita ni kena banyak bersabar. Kita ni kena ikut apa yang syarikat kita beritahu. Tak boleh nak buat kerja tu dengan kehendak kita lah. Kita kena ikut apa yang diberitahu oleh syarikat kita, apa yang diberitahu oleh bos kita. Satu lagi ni, tu kita juga kena on time ke kerja. Kalau dulu dekat Poly, okey, bolehlah pergi kelas kan tak macam suka-suka kita. Tapi bila pergi kat alam pekerjaan ni, kalau kita tak ikut waktu yang diberi oleh syarikat kita, kita boleh dibawa kerja juga. So kita kena on time. Sama juga bila buat kerja kita ni pun kena siap dalam on time. So bila kita buat semua benda ni dengan tepat, bos kita pun akan, dia lebih suka lah. So bila kita kerja tu, kita pun lebih selesa. Industri ni banyak perkara yang telah berubah. Contohnya cara pembelajaran, cara pergaulan, persekitaran yang kita kerja. Masa kita kat Poly ni, persekitaran dia tu berbeza. Masa tempat kerja ni, persekitaran ni lagi berbeza. Cara pergaulan dengan rakan ni, masa kita kat Poly, rakan kita sama umur kita, sebaya. So tak apa. Bila dekat tempat bekerja ni, ada yang lebih tua daripada kita, ada yang lebih muda daripada kita. So kita kena hormat semua. Pembelajaran pun sama juga. Bos kita tak semestinya macam lecturer kita. Sabar. Tak. Kita yang kena bertanya, kita yang kena banyak bersabar. So, semua benda ni berubah masa saya dekat alam pekerjaan ni. Secara kesimpulannya, latihan industri adalah satu aspek yang penting dalam proses pembelajaran. Ia sangat membantu kepada pelajar untuk menerokai alam pekerjaan. Saya juga ingin berterima kasih kepada kaki tangan yang telah membantu saya menjalankan latihan industri dengan sempurna
dan selesa di Easy Station Enterprise, terutamanya Abang Am yang membantu saya, mengajar saya membuat design, mengajar saya macam mana nak layan customer, semua benda tu lah. Dan bos saya Encik Lim, manager saya Puan Teo, kerana banyak memberi bantuan pembelajaran yang baru dan membantu saya untuk menjalankan latihan saya dengan sempurna lah. Daripada saya, sekian, terima kasih.